hadis Nabi SAW ada beritahu apabila berlaku tanda-tanda kiamat, ianya seperti tasbih yang putus. Tasbih, biji-biji tasbih tu ada 100 tu kan, bila terputus dia akan jatuh satu ke atau brrr jatuh semua. Dia akan brrr semua jatuh. Jadi setiap sebiji tasbih itu mewakili peristiwa akhir zaman. Yang dipilih oleh Syekh Fahmi. Bagi pendapat peribadi saya pula, keruntuhan kota Madinah, bila saya baca hadis ni dan saya hubung kaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, bagi saya, pendapat saya, peribadi saya, yang dimaknakan dengan keruntuhan kota Madinah Al-Munawwarah ialah keruntuhan moral. Keruntuhan moral. Sebab kalau tuan-tuan alert ataupun cakna, bahasa Melayu dia cakna akan berita-berita dunia, tuan-tuan cuba tengok berita-berita daripada Arab Saudi, daripada UAE, daripada Qatar, di seluruh dunia. Baca World News. Lagi-lagi bahagian Mekah dan Madinah, tuan-tuan akan dapati begitu banyak kerosakan moral yang berlaku di sana. Terutamanya bila King Salman tu dia dah tua, dia duk banyak bagi pada anak dia, Muhammad bin Salman, yang mana dia ini seorang yang berfahaman liberal. Dia berfahaman liberal dan dia menolak Islam tradisional. Jadi banyak perubahan-perubahan ke arah liberalisme yang dibawa olehnya ke dalam Mekah dan Madinah. Antaranya dia menganjurkan konsert di negara Arab Saudi. Antaranya lagi dia menubuhkan kelab malam, pub, tapi dia namakan halal pub. Halal, kelab malam halal punya dia kata. Apa yang halal? Tidak disajikan minuman beralkohol di dalam dia. Tapi fungsi dia sama macam kelab malam biasa. Ada orang menari, muzik apa semua. Boleh melepak duduk situ, isap shisha kan. Mereka makan shisha. Itu semua adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman, iaitu Prince of Saudi Arabia. Dan ianya berlaku selari dan sejajar selepas Donald J. Trump mengumumkan Jerusalem sebagai asimah ataupun ibu negeri kepada Israel. Dan bila benda tu berlaku cepat sangat dan berangkai-rangkai, orang kata, saya cek dalam hadis Nabi SAW ada beritahu apabila berlaku tanda-tanda kiamat, ianya seperti tasbih yang putus. Tasbih, biji-biji tasbih tu ada 100 tu kan, bila terputus dia akan jatuh satu ke atau brrr jatuh semua. Dia akan brrr semua jatuh. Jadi setiap sebiji tasbih itu mewakili peristiwa akhir zaman. Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis, apabila mula berlakunya tanda-tanda akhir zaman, ianya seperti tasbih yang putih. Dia tak ada apa orang kata satu peristiwa lepas tu 10 tahun lagi baru mai satu peristiwa, ada. Dia akan terus gerak. Dia akan terus mai satu demi satu. Start daripada Trump isytihar Jerusalem, lepas tu Muhammad Salman dia buat perangai dia. Macam-macam dia bawa masuk. Yang terbaru saya tengok depa buat ni pula kelab malam anjing. Dog disco apa nama tu? Ada dog park ke apa? Dog club kot. Orang-orang Arab ni bawa anjing pergi dekat kelab malam di Arab Saudi ni, dan khas untuk anjing saja. Kucing tak boleh. Alasan mereka untuk meningkatkan untuk untuk pet lover, dia kata, untuk pencinta haiwan. Tapi bawa benda lain tak boleh, bawa haiwan lain tak boleh. Nak bawa tupai ke, nak bawa cicak ke, tak boleh. Nak bawa anjing saja. Dia dah terlampau kebaratan sangat. Jadi bila berlaku satu demi satu macam tu, lepas saja Trump, lepas tu Muhammad bin Salman, lepas tu mai pula corona, lepas tu haji umrah dihentikan. Haji umrah dihentikan tu ada disebut dalam hadis. Akan sampai satu masa nanti ada tahun yang mana kamu tidak boleh menunaikan haji dan umrah. Itu tanda-tanda kiamat. Ada disebutkan dalam hadis. Satu demi satu akan mai.
tanda-tanda tu. Cuma kita kena rajin saja belajar dan memahami hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman, dan kita akan nampak ianya berlaku sebiji seperti yang disebutkan dalam hadis, cuma menggunakan perkataan yang lain. Menggunakan perkataan yang lain. Sebab apa yang ada zaman sekarang tak ada di zaman dulu. Jadi macam mana Nabi nak explain, macam mana Nabi nak huraikan perkara yang ada pada sekarang ni tak ada pada zaman dulu, macam mana Nabi nak cerita? Contohnya handphone. Zaman sahabat Nabi 1000 tahun yang dulu mana nak ada. Kalau Nabi bagi tahu tanda-tanda kiamat akan muncul banyak handphone, macam mana sahabat Nabi nak faham? Tak boleh nak faham. Jadi Nabi akan gunakan perkataan-perkataan yang sedia ada di zaman itu. Contohnya ada disebutkan dalam sebuah hadis, di akhir zaman nanti satu orang laki-laki apabila dia keluar daripada rumah dia dan dia kembali semula ke rumahnya, akan ada satu tali yang melekat dekat rumah dia akan bercakap-cakap dengan dia, menceritakan segala yang berlaku dalam rumah dia. CCTV. Kalau Nabi sebut CCTV, siapa nak faham? Ustaz saya syarah hadis ni, dia kata ni CCTV, dia kata. Dia ada tali, dia bercakap-cakap dengan kita, dia cerita apa benda yang berlaku selama kita tak ada di rumah. Dalam satu hadis yang lain disebutkan satu orang laki-laki yang keluar daripada rumah dia, dia akan dapat informasi daripada paha dia. Paha dia akan bercakap, akan bagi tahu segala apa berita-berita dunia kepada dia, paha dia. Nah, apa nama hadis tu saya tak ingat bahasa Arab dia, tapi menyebutkan fakhiz tu paha dia akan bercakap dengan dia, bagi tahu apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Saudi, apa berlaku di Paris, apa berlaku di Itali, di Rom dan sebagainya. Sungguh memang paha kita nak cakap lagi. Kita buat handphone di situ. Kalau Nabi sebut handphone tak faham kan? Jadi hadis-hadis akhir zaman ni perlu kita memahaminya dengan konteks pada hari ini, tapi kena faham Nabi menggunakan bahasa yang ada pada zaman dulu. Nah, jadi bila menyebutkan keruntuhan kota Madinah, saya tak nampak yang lain melainkan keruntuhan akhlak, moral dan sosial yang berlaku di tanah suci. Tanah suci. Kena faham kan? Tanah je suci kan? Manusia tak suci. Tanah je suci. Nah, atas sebab itulah apabila Dajjal datang nanti, dalam hadis disebutkan Dajjal cuba untuk masuk ke Madinah, tetapi akan dihalang oleh dua malaikat yang terhunus pedang dia. Terhunus pedang dia, duk jaga ada 7 pintu Madinah ketika itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google Map tuan-tuan, nak masuk ke Madinah ada 7 jalan. Zaman Nabi dulu tak ada 7 jalan nak masuk Madinah tu. Ada beberapa jalan saja. Tapi di akhir zaman ini, waktu ini, kalau tuan-tuan cek dalam Google Map, ada 7 jalan, ada 7 pintu dan ada 7 checkpoint untuk masuk ke kota Madinah. Dalam hadis tu bagi tahu ada 7 pintu untuk masuk ke Madinah. Dajjal cuba untuk masuk setiap daripada salah satu pintunya tu, tapi dihalang oleh 2 malaikat. Akhirnya dia akan pergi ke satu bukit, nama dia Jabal Habshi. Jabal Habshi tu ada satu bukit yang berada di tanah yang bukan tanah haram. Di kota Madinah tu tanah haram bulatan tu, dia duduk di luar tanah haram. Di situ ada satu bukit namanya Jabal Habshi. Dalam hadis tu bagi tahu Dajjal akan bersama-sama dengan pengikut dia panjat bukit tu dan tinggal di situ. Depa akan bermalam di situ. Depa akan bermalam di situ. Dan apabila mereka bermalam di situ, tempat tu tinggi, bila tengok saja ke depan, terus nampak Masjid Nabawi. Dan apa yang menariknya, Nabi SAW menceritakan dialog Dajjal ketika itu. Dialog berkata, kamu lihat itu ada apa ni, Kisra Baida. Kisra Baida ini adalah Kisra Ahmad, dia kata. Nampak tak tu ada satu istana warna putih di sana? Ini dialog dalam hadis ni. Adakah kamu nampak ada satu istana putih di sana? Itulah istananya Ahmad. Ahmad ni adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Di langit Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar Ahmad. Di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar Muhammad. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Isra' Mi'raj, semua orang panggil dia Ahmad, Ahmad, Ahmad. Jadi nak bagi nama anak, boleh bagi nama Muhammad ataupun Ahmad. Dia barakah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ni hadis dhaif, tapi boleh digunakan untuk fadilat, boleh digunakan untuk kelebihan. Hadis riwayat Darimi.
Ada menyebutkan sesiapa yang memberi nama anak dia dengan nama Nabi Muhammad, sama ada Muhammad ataupun Ahmad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan masukkan pemilik nama itu ke dalam neraka. Kerana tidak layak pemilik nama Muhammad berada dalam neraka. Senarai nama ahli neraka Muhammad, tak kena. Tak kena. Hadis ni riwayatnya dhaif. Dhaif ni boleh pakai. Tak boleh pakai ni hadis palsu. Hadis dhaif boleh dipakai untuk menggemarkan kita kepada amalan dan fadilat tertentu. Anak-anak lelaki saya semua sibuk nama Muhammad. Semua sibuk nama Muhammad. Lepas tu nak buh nama apa sekali ya. Zaman law ni panjang, macam-macam buh nama. Muhammad, Rayyan, Haikal, Putra, macam-macam dia pun. Panggil apa? Mat. Macam-macam. Baik. Dan apa tuan-tuan, bila saya cerita pasal istana ni, istana di Jabal Habshi ni tuan-tuan, apa yang buat saya terkejut bila saya dulu kan mutawif, saya bawa jemaah pergi umrah dan tunjuk sekitar Madinah. Apa yang mengejutkan dan menyedihkan, di Jabal Habshi itu pada hari ini kerajaan Saudi telah bina satu istana. Istana tu disebut Kisra Malik. Kisra Malik. Istana tu asalnya adalah istana yang diperintahkan oleh Raja Saudi untuk buat sebagai istana singgah apabila dia datang ke Madinah. Raja-raja ni dia ada istana singgah. Kalau dekat Mekah ada satu, dekat sebelah apa Jam Besar tu. Sebelah Jam Besar tu ada satu bangunan, itu istana raja untuk singgah. Kalau dia mai buat umrah, haji apa semua, dia duduk di situ. Di Madinah dia buat satu juga, tapi di luar tanah haram, di atas bukit. Atas bukit. Dan bukit tu pula ialah Jabal Habshi yang disebutkan dalam hadis. Bila dah siap istana tu, ulama-ulama di Madinah bising. Depa kata istana Dajjal sudah dibina di Jabal Habshi. Maka raja pun tanya pada penasihat-penasihat dia semua, apa dia duduk bising ni? Dia kata istana Dajjal sudah terbina. Apa dia? Dia pun tunjuk hadis. Ada hadis ni yang Nabi akan cuba masuk ke Madinah tapi tak boleh. Akhirnya Nabi akan rabat apa bukit tu, duduk bermalam di situ. Takkan ada bermalam bukit kosong, mesti ada rumah atas tu, ada homestay. Istana singgah untuk Dajjal, duduk di situ. Bila tunjuk hadis tu kepada raja, raja terus tak mau duduk. Tak mau duduk istana tu. Sampai ke hari ni istana tu kosong, tapi masih dijaga sebab dah buat kan. Tuan-tuan boleh cek dekat dalam Google Map, boleh cek. Ada. Bentuk dia kalau tuan-tuan tengok daripada atas, bentuk dia macam sebiji mata. Bentuk dia bulat. Lepas tu tengah tu ada bulat lagi. Tuan-tuan sekali tengok memang bentuk mata, sebiji mata. Nabi SAW pula beritahu Dajjal ni buta mata satu. Elok. Rumah dia pun bentuk mata juga. Cek kan tengok. Tuan-tuan boleh Google. Sekarang pun boleh Google. Google Istana Dajjal di Madinah. Keluar gambar dia. Setiap kali saya pergi umrah, saya bawa jemaah, saya tunjuk tu istana tu. Ini yang disebut dalam hadis. Ini yang disebut dalam hadis. Dia akan naik atas tu, dia akan bermalam di situ. Sebab dia tak boleh masuk ke Madinah. Dia tak boleh masuk ke kota Madinah. Kemudian dalam hadis tu beritahu, selepas bermalam beberapa hari di atas bukit Jabal Habshi itu, Dajjal akan turun bersama dengan bala tenteranya dan akan duduk di luar sempadan kota Madinah, dan dia akan gegarkan Madinah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW beritahu akan keluar orang kafir dan orang munafik daripada kota Madinah, terhuyung-hayang seperti mereka itu sedang kemabukan, dan mereka akan bergabung bersama dengan tentera-tentera Dajjal yang lain.